Okey, sedia. Satu, dua, tiga. Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada hadirin yang bersama kita dalam sesi Minggu Tokoh Wanita siri ketiga anjuran Majlis Kebangsaan Hewi PKPM Malaysia. Dan kita hari ini berbicara berkenaan dengan isu pemberdayaan wanita dan saya Lutfi Hadi bin Rashid selaku Timbalan Presiden PKPM juga moderator anda pada hari ini. Dan insyaAllah hari ini kita bersama dengan saudari Cik Atikah Syairah Syarudin. Beliau merupakan penolong Setiausaha Agung Majlis Belia Malaysia dan juga merupakan mantan Naib Presiden Hewi PKPM iaitu pada sesi 2011. Sebelum itu apa khabar Cik Atikah, sihat? Alhamdulillah sihat. Sihat adanya semua di studio hari ni. Baik, sebelum kita mulakan kita punya sesi perbincangan kita, mungkin Cik Atikah boleh mulakan dengan harapan terhadap wanita Malaysia pada hari ini. Harapan akak untuk perempuan wanita Malaysia pada hari ini adalah supaya lebih ramai wanita yang ada kemampuan untuk memastikan agenda wanita diangkat oleh semua golongan, bukan hanya wanita. Contohnya macam program hari ini, dia juga diangkat oleh saudara Lucille dan Naim di belakang tabir sekarang. Alhamdulillah, jadinya harapannya adalah untuk kita mengangkat wanita itu di persada umat lah. Dan kita melihat apa yang berlaku hari ini dalam sejarah, kita sering melihat wanita itu ditindas, dianggap sebagai bukan manusia kerana dia seorang wanita, dan mereka ini juga dinafikan hak untuk bersara, hak dinafik dan juga hak untuk diiktiraf pengalaman biologi mereka, pengalaman sosial mereka, yang mana pengalaman itu berbeza dengan lelaki. Dan kita juga melihat setiap urusan pastinya dilakukan atas kacamata lelaki atau persamaan lelaki dan wanita tanpa memberikan perhatian khusus kepada pengalaman biologi dan sosial wanita itu sendiri. Jadi soalan pertama yang saya ajukan kepada Cik Atikah ialah apa itu wanita dan siapa wanita dalam masyarakat? Baik, terima kasih banyak Lucy. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala kata kawan syara'an iman hadha ini rahmatullahi rahmanirrahim. Rabbi syukari sadri wa yassir li amri wa adil uqdatan min lisani yafqahu qawli. Dengar? Boleh dengar? Boleh? Boleh. Akak fikir bahagian, terima kasih untuk soalan yang saudara moderator kongsikan sebentar tadi. Bahagian yang paling mustahak untuk kita bersama-sama untuk bincang pada hari ini adalah berkenaan apakah perbezaan antara gender dan jantina. Soalan Lutfi tadi adalah menjurus kepada jantina, perempuan itu sendiri, wanita itu sendiri. Tetapi agak suka untuk melihat perbezaan antara gender dan jantina, kerana gender itu adalah peranan. Maksudnya peranan-peranan yang dibawa dalam konotasi budaya ataupun dalam konotasi kaum, agama dan lain-lain. Gender ini memainkan peranan yang berbeza. Maksudnya adakah peranan wanita boleh juga dimainkan oleh kaum lelaki? Boleh. Tetapi jantina itu sendiri sifatnya lebih kepada biologi. Peranan biologi yang mana contohnya seperti mengandung. Mengandung hanya boleh dilaksanakan oleh wanita itu sendiri. Jadi kalau kata soalan yang ditanyakan oleh Lutfi tadi adalah berkenaan tentang oppression, tekanan ataupun penindasan yang dilakukan kepada wanita, itu adalah salah satu bentuk reaksi kepada jantina. Maksudnya wanita tu wanita dan reaksi tu tak semestinya hanya dilakukan oleh lelaki. Itu yang kita kena betulkan dahulu. Oppression, kalau kita bincang tentang apa Paulo Freire jelaskan di dalam pedagogy of oppression itu sendiri adalah oppression ini dia tidak ada the autonomy of oppression. Maksudnya dia tidak ada seorang pelaku yang melakukan penindasan kepada satu pihak sahaja. Penindas akan terus menindas dekat mana pun dia berada. Okey. Dan dia tidak ada specific term ataupun terma yang khusus untuk kalau kau lelaki confirm kau menindas. Ataupun kalau kau wanita confirm kau tertindas. Dia tidak ada konotasi begitu. Sebab setiap individu, setiap manusia ini dalam Islam kita kena tahu yang kita dilahirkan sebagai manusia yang bebas.
Okay, ada karomah insaniah. Naskah dia Fazal saya sebutkan bagaimana kita ada ni karomah insaniah. Dan apabila ada wanita yang mempertahankan dia punya kemuliaan ataupun dia yakin dia lahir dengan kebebasan tersebut, itu bukan dikategorikan sebagai kelompok yang feminis ataupun kelompok yang menegakkan benang yang basah, ataupun hanya kerana mereka dilihat vokal terhadap salah satu ataupun terhadap mana-mana bentuk penindasan, itu dikategorikan sebagai dilabel. Selalunya mereka akan dilabel sebagai mereka yang dominan ataupun sangat berkeras dengan pendirian mereka. Jadi kalau akak boleh kembali kepada soalan Lutfi tadi, apa itu wanita sebenarnya? Apa itu wanita? Dan dia yang akak sebut dalam Majlis Hewi Kebangsaan, program tentang Majlis Hewi Kebangsaan, dan akak rasa crowd kita adalah lebih kepada kumpulan-kumpulan mahasiswi, adik-adik muda yang masih sedang belajar dan lain-lain. Dan akak ingin jelaskan dan kalau akak jumpa dengan adik-adik Hewi, akak sebut benda yang sama apa yang orang lain sebut kepada kita waktu kita bersama-sama dengan Majlis Hewi Kebangsaan sebelum ini. Dan sebagai pemimpin dalam aktivisme wanita ini, kita pegang 3 values, rare values, trait yang ciri-ciri yang tidak ada pada semua orang. Yang pertama adalah kita wanita, yang kedua adalah kita muda, yang ketiga adalah kita conventional ataupun appear to be traditional dan Islamis lah. Tak juga Islamis, dia conventional ni maksudnya dia ada core values yang tak semua orang ada. Jadi ini yang menjadikan kalau akak suka untuk menjawab soalan kita itu, akak suka terus menjawab kepada apa itu heavy terus. Heavy itu adalah 3 values ni yang kalau orang nampak kita berani untuk menerima kepimpinan, tak kira di negeri, tak kira di kampus dan lain-lain, adik-adik sebenarnya telah pun dilihat untuk mempunyai 3 kriteria ini. Dan itu yang sepatutnya kita carry, walaupun dengan segala apapun kelebihan dan kelemahan yang ada. Seorang wanita tu adalah seorang individu. Itu yang kita kena tahu. Seorang wanita tu adalah seorang individu, dan mana-mana individu tu mempunyai hak-haknya yang tertakluk dalam perlembagaan Malaysia, dalam perlembagaan syariah dalam Malaysia, dan maqasid-maqasid mana yang tertakluk kepada mana-mana individu juga adalah tertakluk kepada wanita itu sendiri. Allah Alam, itu kalau boleh yang pertama lah. Jadinya di sini mungkin kalau kita ulang balik apa yang dikatakan sebagai reveal itu merujuk kepada kita wanita, muda dan konvensional. Betul? Kalau akak boleh mendefinisikan heavy itulah. Yang pertama dia kena dia ada 3 apa itu heavy kan. Dia kena ada 3 values yang pertama dia wanita, muda dan dia konvensional. Maksudnya dia ada core value yang dilihat. Maksudnya kalau orang tengok tu, kalau orang tengok dalam poster ke, atau orang tengok dekat dalam, jumpa dekat atas pentas ke, atau sedang memberikan talk atau dilihat di mana-mana, dia akan dilihat sebagai mereka yang ada values lah, ada nilai. Tapi yang pertama kita akan dilihat sebagai konvensional dulu. Tapi apa yang kita bawa tu dia tak nampak lagi. Sama ada bukanlah liberal, maksudnya dia ada pemikiran idealisme tu tak nampak, tapi dilihat konvensional tu yang penting. Baik, kita bercakap tentang nilai tadi. Kita bercakap tentang konvensional sebagaimana yang perlu ada dalam diri heavy itu sendiri. Bermaksud mereka mempunyai satu core value yang membezakan mereka dengan orang lain dan masih lagi berpegang kepada nilai-nilai keagamaan. Dan kita juga melihat bahawa setiap kali wanita bersuara, mereka ni dikatakan terlalu vokal dan juga sering dikatakan seperti lelaki. Bila bersuara, vokal dikatakan seperti lelaki. Itu isu yang berlaku pada hari ini. Dan katanya kadang-kadang wanita tu perlu lemah lembut, perlu sopan, dan kalau boleh nak bersuara tu kena berbisik. Itu level wanita yang kita maklum pada hari ini. Maksud itu level tanggapan lelaki terhadap wanita yang mana kalau mereka nak bersuara, mereka kena berbisik. Sampai satu tahap kita melihat ada pemikiran begitu. Boleh je kita kata hantar je surat jadi bisu. Tapi sebenarnya bukan begitu untuk wanita. Sebab pertama kita kena mengakui bahawa dari sudut sosial,
wanita itu tidak boleh dipinggirkan sebagaimana kita mengiktiraf bahawa mereka ni ada perbezaan dari sudut biologi. Dan jadi soalannya ialah, apa cabaran yang dihadapi oleh wanita dalam usaha pemberdayaan pada hari ini? Sebab kita melihat bila mereka bersuara dikatakan terlalu vokal. Itu mungkin Cik Atika boleh respon untuk soalan yang sering beredar dalam udara dalam masyarakat kita. Okey, saya dengar. Baik, akak rasa bahagian yang paling utama sekali yang bila kita kembali semula kepada ciri-ciri yang akak sebutkan tadi konvensional tu adalah apabila kita mengetahui, maksudnya bila kita dilihat sebagai orang yang bawa values ataupun orang yang membawa nilai-nilai, kita kena belajar tentang nilai-nilai yang kita sepatutnya tahu. Sebab tu kita tak boleh melampaikan diri kita secara mutlak kepada sesuatu yang kita tak faham. Okey. Dan yang kelebihan yang kita ada sebagai pemimpin muda ni adalah kita boleh berburu dan kita boleh memastikan orang yang akan memberikan input kepada kepimpinan kita. Kalau yang pertama tadi, kita telah pun memilih untuk memimpin. Okay, wanita yang kalau kita dilahirkan secara wanita dan kita dibesarkan dengan ilmu dan pendidikan. Yang ketiga, kita memilih untuk memimpin. Maksudnya kita mengambil taklifan dan lain-lain tu. Dan yang keempat adalah sebelum proses yang berlaku sepanjang daripada yang kedua sampai keempat tadi tu adalah proses untuk sentiasa refresh kita punya ilmu-ilmu pengetahuan. Dan akak rasa cabaran-cabaran ini dapat ditempuhi. Contohnya seperti mana yang Lipsi maklumkan tadi adalah apabila kita vokal, kita dilihat seperti lelaki. Sebab itu adalah keselaruan yang berlaku apabila kita melihat peranan gender perempuan tu adalah untuk tidak vokal. Sedangkan peranan untuk vokal tu bukan hanya peranan kepada gender lelaki, tetapi gender wanita juga ada keupayaan dan keperluan untuk bersuara pada tempatnya dan mengikut isunya bukan tentang isu laras bahasa ataupun isu kepada siapa, tetapi isunya adalah untuk bersuara. Itu poin paling utama. Sebab tu kalau kita melihat kepada surah An-Nur sekalipun atau kita nasibah usrah yang kita belajar sejak daripada tahun akhir kampus sekalipun, Kafat saya sebut pasal benda ni, Mardiah saya sebut pasal benda ni, Wanfat saya sebut pasal benda ni, ada tentang bagaimana Rasulullah SAW menerima suara daripada wanita berkenaan tentang bagaimana sebenarnya sirah-sirah yang menunjukkan ada sahabiah-sahabiah yang datang untuk menyuarakan pendapat dan mengatakan mengapa perkara-perkara tersebut ini tidak dilaksanakan dengan adil. Jadi itu menunjukkan yang bukan sahaja sunnatullah, maksudnya Al-Quran sendiri telah menetapkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maksudnya kuntum, setiap satu daripada kita, setiap seorang, dia bukan hanya, dia tidak ada segmen di dalam Al-Quran yang meletak, dia dikuntum, maksudnya setiap daripada kamu. Dari setiap individu itu dia bertanggungjawabkan untuk melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Jadi yang seterusnya adalah bagaimana dari sunnah Rasulullah SAW juga menerima suara daripada wanita. Itu sebenarnya sifat kepimpinan yang sepatutnya ada dekat dalam negara kita sekarang ni. Yang mana dia bukan isu wanita-wanita bersuara. Isunya adalah bagaimana kepimpinan sekarang ini menerima suara wanita itu sendiri. Absorb the sponge leadership yang sepatutnya wujud di dalam negara kita. Dan yes, of course kita boleh berkata tentang isu teknikal seperti kenalah menggunakan saluran yang betul, kenalah menggunakan bahasa yang betul, kenalah menggunakan metodologi dan kaedah-kaedah yang bersesuaian dengan citra-citra kemalayan. Mungkin itu boleh dikategorikan sebagai salah satu bentuk penambahbaikan. Tetapi core ataupun tunggak utama untuk bersuara itu adalah untuk bersuara. Yang itu kita tidak boleh nafikan. Dan sebagai dan cabaran utama akak fikir sebagai wanita di Malaysia ni adalah bukan kita gagal untuk menggilap bakat-bakat wanita-wanita yang ada di Malaysia, tetapi apa yang kita gagal adalah untuk mempersiapkan ekosistem untuk menerima kepimpinan wanita. Dan ini situasi-situasi ini di hujungnya akan menyebabkan kita akan ada fatigue silence.
bakat-bakat yang keletihan. Maksudnya mereka penat untuk menjustifikasikan bakat mereka. Yang pertama, mereka berbakat. Kita tahu mereka berbakat. Yang kedua, mereka penat untuk menjustifikasikan bakat mereka. Maksudnya orang yang pandai pandai menyanyi. Contoh akak bagi bakat yang universal yang orang boleh nampak. Orang yang pandai menyanyi, dia sepatutnya bila orang nampak dia menyanyi suara sedap, boleh kalau buat album boleh jual, kalau pergi konsert orang beli tiket. Tetapi orang yang ada suara dan boleh menyanyi ni, di hujungnya mereka hanya instead of singing, selain daripada menyanyi, mereka terpaksa meyakinkan semua orang, saya boleh menyanyi. Dia buat paperwork daripada ujung dunia sana ke ujung dunia sini untuk mengatakan yang saya boleh menyanyi, dan mereka akhirnya berhenti untuk menyanyi hanya kerana untuk meyakinkan orang mereka boleh menyanyi. Itu salah satu bentuk bakat yang agak suka untuk kongsikan. Dan hal ini maksudnya dia berlaku di setiap peringkat. Ada yang berlaku di peringkat rural, maksudnya pedalaman. Ada yang berlaku di peringkat semi urban, maksudnya wanita-wanita yang ada yang berkahwin, yang tidak berkahwin, yang sudah pun keluar daripada alam perkahwinan. Maksudnya setiap segmen wanita ni mengalami cabaran-cabaran yang berbeza. Tetapi untuk mengatakan yang negara kita tidak menyediakan ruang langsung untuk menggilap bakat, itu tidak benar. Ada, tetapi ruang itu sangat mempunyai limitasi-limitasinya, yang jika dia tidak dibantu, maksudnya macam tidak ada tongkat pertama family, keluarga, tongkat kedua adalah kearak-arakan, yang ketiga adalah komuniti sendiri untuk menampung wanita-wanita yang dilihat boleh melonjak jauh lebih tinggi daripada keadaan mereka sekarang ini. Dan kita bukan hanya berbincang tentang kepimpinan, kita berbincang tentang wanita itu secara individu. Kalau kita pada hari ini bertoleransi dengan kelemahan-kelemahan yang kita rasa macam tak mengapalah, mungkin macam at the end of the day, akak pun beranggapan yang kalau kata persekitaran tidak mempunyai keupayaan untuk menerima perubahan-perubahan yang drastik ataupun menerima perubahan yang telah pun kita sepatutnya menerima sekarang. Dah 60 tahun merdeka, tetapi minda masih lagi seperti dijajah, dan kita rasa macam tak apalah, mungkin ini complacent punya, ini adalah safe punya ruang selamat yang difikirkan perlu dipelihara oleh kebanyakan orang. Mungkin maybe we deserve to be stagnant like this. Tapi yang keyakinan akak adalah kepada mereka yang yakin dan percaya bahawa kita sebenarnya kadang kalau kita tak boleh jadi orang yang di atas sekalipun, kita tak boleh menafikan hak orang lain ataupun hak generasi yang seterusnya untuk memanjat lebih tinggi. Maksudnya cabaran-cabaran yang ada pada zaman sekarang mungkin bukan lagi cabaran pada zaman akan datang. Jadi kalau kita tak create a success story yang menunjukkan kakak sebelum ni ada buat benda macam tu, jadi kita sepatutnya menjadi orang yang sama ada kita tolong buka pintu ataupun kita tolong start letak simen untuk jambatan tu, memastikan generasi dan lapisan seterusnya akan ada ruang dan jalan untuk meneroka dunia yang belum diterokai. So itu cabaran yang saya rasa wanita-wanita sekarang perlu untuk hadam. Dan walaupun kita sekarang ini di dalam fasa yang mahu menggilap kepimpinan diri, kepimpinan rakan-rakan, tetapi kita juga perlu membantu untuk mempersiapkan ekosistem untuk menerima kepimpinan kita. Kalaupun kita nak membetulkan rakan-rakan lelaki kita start dengan adik-adik kita di rumah. Kita mulakan dengan mungkin ada yang ada anak-anak lelaki ataupun anak-anak buah lelaki. Jadi kita boleh mulakan benda tu dengan yang mana di dalam lingkung ditara kita. Kita tidak boleh terus mengatakan yang kita tak boleh fix the world, so kita tak payah betulkan kita apa. Wallahualam. Baik, terima kasih pada Kak Tikun atas respons kita tadi. Yang menariknya, akak telah berbicara ataupun telah mengulas berkenaan dengan ayat Amar Ma'ruf Nahi Munkar.
iaitu secara umumnya iaitu berkenaan dengan status kita sebagai seorang khalifah, iaitu sejauh mana kita bermanfaat kepada manusia pada hari ini. Sebab di akhirnya kita tidak akan dipersoalkan engkau ni wanita ataupun kau ni lelaki di hadapan Tuhan, tapi kita akan dipersoalkan sejauh mana kita bermanfaat, bermaksud sejauh mana kita bersuara dalam isu-isu keadilan, dalam isu-isu pemberdayaan dan dalam isu-isu kebenaran. Dan di situ kita melihat semacam ada satu tagline yang mana saya fikir ada satu Dr. Rofiah nama ada daripada seorang doktor daripada Indo yang berbicara tentang keadilan ni. Dia tagline dia seolah macam kita bermanfaat maka kita ada. Itu soalannya begitu. Maksudnya menjadi seorang manusia itu sejauh mana kita bermanfaat, dan bukan soal kita gender atau tidak, jantina atau tidak, tapi ianya adalah soal tentang sejauh mana kita bermanfaat kepada manusia, dan yang dipersoalkan di akhirat adalah sejauh mana kita bermanfaat. Yang paling penting kita adalah manusia dan status kita sebagai hamba Allah, iaitu tidak mengira kita ni lelaki atau tidak, yang di akhirnya dibawa ialah tentang takwa kita. Dan yang soalan ketiga ialah berkenaan dengan tadi kita berbicara tentang bakat, kita berbicara tentang amar makruf nahi munkar. Jadi soalan ialah apakah langkah-langkah konkret yang perlu dilaksanakan agar agenda pemberdayaan wanita ini berjaya dilaksanakan? Baik, kalau akak boleh, dia bagaimana untuk akak kita nak melihat ruang begini kan, langkah-langkah konkret untuk menjayakan agenda pemberdayaan wanita. Kalau akak boleh tanya dekat Lucy, Lucy ada adik perempuan? Ada adik perempuan. Apa harapan Lucy sebenarnya terhadap adik perempuan? Hidup dengan baik kot. Dan bermanfaat kepada manusia. Itu paling utama. Okay. Hidup bermanfaat kepada manusia. Jadi akak rasa ialah dia dekat Malaysia ataupun dekat dalam negara kita ni, kita itulah yang menyelamatkan kebanyakannya dekat dalam sistem pendidikan kita ni adalah kerana keikhlasan ataupun kemahuan guru-guru kita untuk membentuk jati diri anak-anak murid kita untuk menjadi seorang manusia yang bermanfaat. Tetapi langkah-langkah konkret untuk memberdayakan wanita ini, it's long journey ataupun dia adalah satu perjalanan yang luar biasa panjang, kerana kita yang pertama sekali kita bukan hanya mengalami satu bentuk ini bukan hanya wacana yang melibatkan tentang idealisme. Ini adalah wacana yang melibatkan bagaimana sebenarnya kepimpinan, maksudnya yang berada di dalam Malaysia ini sendiri telah pun diwara-warakan sebagai yang sedikit vokal sekarang ini telah pun dilabel sebagai feminin. Jadi kalau kata langkah-langkah konkret, yang pertama sekali kalau akak boleh bagi tahu dekat semua adalah, yang pertama sekali adalah kita sebagai wanita, bukan lelaki ni, akak bagi tahu kepada wanita-wanita yang ada di luar sana, kita sendiri sebagai wanita, kita kena ada kemahuan dan keberanian untuk tidak melabel. Kerana yang membunuh harapan, membunuh mimpi-mimpi, membunuh langkah-langkah konkret seterusnya tadi adalah kerana label-label yang tidak membantu dalam input untuk menjurus ke arah pembentukan jati diri wanita-wanita itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana untuk memberdayakan wanita yang ada di luar sana adalah kita tak boleh appoint seseorang itu hanya atas kapasiti mereka sebagai seorang wanita sahaja. Dan kita kena tahu satu benda yang wanita sekarang ni tidak ada masalah dengan merit pun sebenarnya. Kerana di kampus sendiri kita mendominasi 60% di kampus. Dan indeks dapatan capaian pendidikan, okay, this is DOSM punya, Jabatan Perangkaan Malaysia punya dapatan. Indeks, okay, pencapaian pendidikan akademik, wanita yang menjuarai, okay, di kampus. Tetapi kenapa benda itu tidak berlaku di dalam industri pekerjaan? Jadi langkah yang kedua adalah kita kena belajar meletakkan orang yang betul di tempat yang betul. Itu maksud utama adab dan adil. Okay.
apabila kita belajar untuk meletakkan orang yang betul di tempat yang betul. Bukan hanya kerana dia adalah kerusi naib Presiden Heavy, jadi kenalah perempuan yang ada kat situ. Kalau kata tak ada, kalau kata satu hari nanti dibubarkan struktur naib Presiden Heavy tu, entah tidak ada naib Presiden langsung dalam kalangan wanita, contoh. Okey. Dan itu saya fikir yang kepimpinan yang lalu telah pun melawan arus apabila terdapat 2 naib presiden dalam kalangan wanita. Jadi ini yang menunjukkan yang kita sebenarnya telah pun jauh dan bersedia untuk melakukan perubahan. Okey, dan apabila kita kata kita belajar untuk meletakkan orang yang betul di tempat yang betul, itu kita akhirnya akan menjurus kepada mewujudkan vibe ataupun sinonism dan yang kesan-kesan akhir yang menjurus kepada hasil yang bersetuju dengan pendapat kita pada awalnya. Dan itu langkah konkret yang kedua. Yang pertama tadi adalah belajar untuk tidak melabel. Yang kedua adalah kita kena meletakkan orang yang betul di tempat yang betul. Dan yang ketiga adalah menyediakan pasukan. Okey, menyediakan pasukan yang paling mustahak sekali. Akak fikir akak pernah kongsikan bagaimana sebenarnya bila dekat dalam salah satu usrah. Akak bukanlah orang yang boleh bersabar dengan usrah yang bercakap ataupun, tapi usrah di dalam ataupun love circle di dalam PKM ataupun ABIN adalah tempat untuk kita question, kita kritis, dan kita pun ada nakibah-nakibah yang kita boleh berfikiran kritis dengan mereka kan. Jadi dan di dalam PKM dan ABIN ni kita boleh ada keupayaan untuk memilih siapa nakibah kita. Kita boleh pilih guru kita. Dan yelah, ada yang ada kekuatan tarbiyah, ada yang ada kekuatan advokasi, ada yang ada kekuatan yang berbeza. Jadi yang ketiga tadi adalah apabila kita menyediakan pasukan dan akak belajar bagaimana sebenarnya isu kesaksian. Dan bila kita pergi dialog dengan sistem Islam and everything, of course dia akan question kenapa Islam mengatakan ada 2 saksi untuk seorang lelaki. Kalau kita tak ada ilmu, akak ni animal science. Akak daripada UTM, dari animal science. Apa lah kita belajar dekat SNCA juga tentang sains Islamiyah, Quran Sunnah. Tapi yang terakhir sekali adalah SPM, maksudnya laras akademik pendidikan agama. Yang terakhir adalah SPM. Tapi lepas itu hanyalah sains lah. Kita adalah aliran sains. Dan input utama kita untuk menerima info dan pendidikan agama adalah melalui Islam. Dan bagaimana sebenarnya dalam salah satu Islam kita berceritakan tentang kenapa kesaksian wanita 2 orang perempuan ni. Sebab selama ni yang kita dengar adalah sebab wanita kita ni emosional dan kita ni ada dua akal wanita bersamaan dengan satu akal lelaki, sedangkan perkara itu tidak betul. Dan itu bukanlah tidak ada usul ataupun nas yang mendukung idea tersebut. Dan bagaimana sebenarnya bagaimana Islam sebenarnya mempertahankan dan melindungi wanita itu sendiri. Maksudnya dari kesaksian tu dia tidak akan meletakkan kesaksian wanita tu berseorangan. Dia pastinya ada gandingan, dan kesaksian di dalam hukum syariah ini itu bukan fikih, itu bukan fik. Maksudnya bukanlah dia ada kaedah-kaedah yang perlu dipenuhi, maksudnya dan kerana itu Islam melindungi wanita itu dan meletakkan kesaksian wanita itu sebagai 2 orang. Dan sebab tu banyak kali akan sebut benda ni. Kalau kata peruntukan, contohnya peruntukan yang diberikan kepada seorang lelaki, maksudnya untuk melaksanakan satu program, dia sepatutnya ada 2 peruntukan untuk wanita. Dan itu adalah yang dikategorikan sebagai dan kenapa Islam meletakkan kesaksian sebab adalah untuk melindungi dan dalam pada masa yang sama meyakinkan sunatullah ataupun kita punya konsep wanita ni sendiri. Kesaksian tu adalah kepimpinan. Bagi akak, kesaksian adalah kepimpinan. Dan memang tidak boleh dan tidak layak dan tidak harus bersendirian. Dan kerana itu dia perlu ada pairing. Kena ada sidekick. Maksudnya sekarang ni kalau kata kita di dalam kepimpinan ke, kita bukan dalam kepimpinan sekalipun, kita di dalam
di mana-mana sekalipun. Memang ada setengah wanita yang introvert ataupun tidak gemar untuk berada dalam crowd yang ramai, suka untuk bergerak secara bersendirian. Tapi ketahuilah minimum requirement yang adalah 2 orang. Jadi itu akan membantu beliau secara tidak langsung untuk jika berlaku sebarang perkara yang tidak diingini, dan dia akan mempunyai sidekick yang akan memberikan kesaksian yang akan mendukung wanita itu sendiri. So yang ketiga adalah sentiasa berpasukan, dan yang keempat adalah langkah-langkah konkret adalah supaya gender, maksudnya rakan-rakan juga mahu membawa agenda ini, belajar juga untuk memahami dia tak boleh hanya sebab program keluarga, sebab program sosial, sebab program wanita saja yang gerakkan, tak boleh. Lelaki juga perlu ada dalam pasukan yang sama dan mahu untuk mendukung. Akak fikir waktu kita sediakan Tamrin Nisa yang sebelum ni, ada yang mengatakan kenapa Tamrin Nisa korang bawa Rijal? Kita kata sebab kita nak rakan-rakan Rijal juga untuk memahami dan apa signifikan kita untuk berada dalam kepimpinan dan kenapa kita sebenarnya mahu untuk membawa agenda Nisa tu sendiri, dan kita perlu lebih ramai lelaki-lelaki feminis. Sebab feminis, tak semua nilai-nilai feminis yang dibawa oleh Barat. Maksudnya kita tak perlu absorb nilai feminis Barat. Kita ambil manhaj Malizi mana yang sesuai dengan nilai dan values yang tidak bercanggahan dengan agama dan kita punya budaya lah. Baik, bila Kak bercakap tentang Islam mempertahankan wanita itu sendiri, iaitu bicara tentang soal kesaksian, kita juga melihat bagaimana Islam itu mengiktiraf bahawa perempuan, wanita itu mempunyai pengalaman biologinya, mempunyai pengalaman sosialnya yang perlu kita iktiraf. Sebagai contoh, kita lihat perempuan datang haid, tapi pada masa sama Islam membenarkan untuk dia menggantikan dia punya puasa, bercuti dan sebagainya. Itu bermaksud Islam juga mengiktiraf dari sudut pengalaman biologi. Dari sudut sosial juga diceritakan bahawa wanita bertemu dengan Rasul bercakap tentang hak mereka. Itu contoh dalam sejarah yang mana Islam benar-benar mengangkat dua pengalaman ini. Dan pada masa yang sama, apabila kita berbicara berkenaan dengan langkah-langkah konkret yang perlu dilaksanakan, ianya soalan mengangkat bahawa wanita itu merupakan madrasah, yang mana madrasah ni perlu dibimbing, perlu ditiangkan dengan baik, dineracakan dengan baik. Kalau mereka ni tidak dipimpin ataupun tidak dididik dengan baik, bagaimana mereka nak menjadi satu madrasah yang baik untuk membimbing umat? Jadinya berbicara tentang pemberdayaan hewi, kita sebenarnya berbicara tentang menyediakan madrasah yang terbaik untuk umat. Itu yang saya fahamlah sepanjang kita memahami perbincangan berkenaan dengan idea pemberdayaan hewi. Dan juga kita juga melihat berkenaan tentang isu-isu yang mungkin saya bertanya ala-ala untuk kita bertanya tentang soalan isu-isu terkini, soalan terkait dengan NGO. Bagaimana kita melihat hari ini wanita tidak dibenarkan untuk berkahwin awal. itu mungkin itu sebab kita berbicara tentang langkah-langkah konkret dan kita juga berbicara tentang menyediakan madrasah yang terbaik. Jadi untuk menyediakan madrasah yang terbaik, bagaimana kita nak membenarkan seorang wanita yang tidak mempunyai kematangan yang baik untuk menjadi madrasah yang terbaik untuk mereka. Jadinya itu mungkin respon kenapa di peringkat ABIM ataupun di peringkat MBM memperjuangkan tentang di peringkat sini memperjuangkan berkenaan dengan melarang untuk ada pernikahan awal. Itu mungkin secara random lah. Alang-alang. Akak ada miss point sikit, menghalang pernikahan awal itu saya tak pasti apa dia punya ni. Maksudnya untuk menetapkan wanita harus dinikahkan ni. Sebab kita melihat ada yang menggalakkan wanita perlu kahwin awal dalam keadaan mereka tidak matang. Isunya adalah kematangan. Kalau mereka matang kita tak ada masalah, tapi isunya mereka ni tak matang. Bagaimana kita nak membenarkan mereka jadi madrasah untuk di hari kemudian? Itu soalan saya lah. Okay, faham.
Akak kalau boleh akak rangkumkan tu di bawah subtopik ataupun entitled sains reproduksi dan bagaimana kesediaan wanita untuk menjadi untuk bernikah, gitu ke? Ya, untuk betul. awal. Dan NGO adalah dari sudut organisasi lah, keorganisasian. Dia akak fikir soalan ini bukanlah tak sesuai untuk akak jawab, akak pun belum keluarga lagi, tapi akak fikir akak ada keluarga tapi akak belum berkeluarga, dan akak beranggapan wanita yang sering bolehkah? Ada orang call ke? Putus kan? Putus. Putus, okey. Sekarang okey? Okey, sekarang okey. Sekarang okey. Okey, baik. Isu-isu yang menyebabkan kita kerap untuk kesalah tanggapan ini yang berlaku adalah disebabkan kita merasakan organisasi ini dia bentuk one blanket solution. Dia adalah solusi ada satu solusi je untuk setiap permasalahan. Sedangkan itu tidak berlaku. Organisasi ini perlu variasi. Maksudnya dia perlu kadang-kadang ada wanita yang sudah berkeluarga boleh menyelesaikan masalah-masalah tertentu di dalam organisasi. Ada juga setengah masalah di dalam organisasi boleh diselesaikan oleh wanita-wanita yang tidak berkeluarga. Tetapi itu berlaku dengan sangat organik. Maksudnya setiap wanita ni mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri. Dan kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri itu bukan hanya berlaku disebabkan unleash ataupun kedudukan status je tu yang menyebabkan dia berkeupayaan untuk melakukan urusan-urusan organisasi. Bukan saja dalam NGO, malah di dalam tempat pekerjaan sekalipun, dan dalam bentuk cabaran-cabarannya yang tersendiri. Dan di dalam, kalau kata tentang reproduksi, maksudnya wanita sebagai madrasah, bukan saja ibu sebagai madrasah, wanita sebagai madrasah. Sebab kalau kita kalau kita tahu bagaimana Al-Quran meletakkan ialah wanita seperti mana ladang-ladang untuk melahirkan ramai banyak buah, dan kalau akak sebagai seorang agriculturist, maksudnya mereka ada input pertanian, dan kita melihat untuk menguruskan ladang tu bukan hanya menanam benih. Okey, menguruskan ladang ini bukan hanya untuk menanam benih. Yang pertama sekali adalah untuk menyediakan tanah. Okey, menyediakan tanah, memastikan keselamatan tanaman tu sendiri. Okay, kita tak boleh tiba-tiba lalu dekat tengah-tengah highway kita baling je benih kita kat mana-mana. Tak boleh. Okay, kita kena menyediakan dan kita kena work on that particular farm. Kita kena mengerjakan, maksudnya memang kita kena bekerja dan memastikan tanah itu boleh menyuburkan dan boleh boleh dijana dan ditanam oleh. Tidak boleh tanah yang kosong, akan of course ada benda lain yang tumbuh kat situ, lalang, kan ada semak dan lain-lain. Kalau kita kata madrasah lah, kalau kita kata wanita ni sebagai madrasah, dan tapi ada setengah wanita yang melihat kepada analogi ini sebagai analogi yang statik, yang tidak menghidupkan dia. Dia kata kalau aku sebatang pokok, kalau aku tak suka pun kepada situasi kat situ, aku kena stay kat situ sebab aku sebatang pokok. Tak. Dan sebab kita adalah manusia. Tetapi analogi di dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran menyediakan setengah itu, dan ianya didebatkan oleh para alim ulama fuqaha kita supaya perkara ini tidak dijadikan fatwa. Maksudnya fatwanya adalah wanita adalah sebatang pokok. Tidak kan, kita ada keupayaan, maksudnya kalau dan Al-Quran menyediakan, maksudnya bahkan di dalam perkahwinan yang tidak membahagia pun wanita diberikan ruang untuk keluar daripada perkahwinan yang tidak membahagiakan dia. Dan dia boleh memilih, maksudnya sekarang ni ada di dalam organisasi ke bekerja ke, dia boleh memilih untuk berkeluarga dan untuk tidak berkeluarga. Okey, dia memang boleh memilih. Tetapi
Dan dari sudut sains reproduktif, maksudnya kita berbincang hari ni kan bagaimana sebenarnya untuk berkahwin awal ataupun tidak berkahwin awal. Ini semua adalah persoalan-persoalan yang bagi akak berbeza kepada setiap wanita. Maksudnya pastinya bila kita kata dalam organisasi itu, hasil akhir kita, kenapa kita menyertai organisasi adalah untuk kita menjadi individu yang baik. Okay, untuk menjadi individu yang baik dan kita hendak bertemu dengan orang lain untuk membentuk keluarga yang baik, satu unit yang baik. Akhirnya membentuk masyarakat yang baik. Pastinya itu adalah impian dan setiap organisasi. Kita mahu ada wahdatul, kan? Kesatuan itu perlu berlaku. Tetapi kita tidak boleh beranggapan yang kesemua orang mempunyai privilege tersebut. Tidak. Okay, dan akak fikir itu yang ini sebenarnya yang adik-adik mahasiswi perlu faham juga. Walaupun sekarang ini kita mempunyai senarai ataupun numbers of leadership in name it health worker ataupun salary worker yang yang masih belum bernikah dan lain-lain. Kita perlu faham satu benda. Itu bukan salah satu signal ataupun message yang kita kata jangan berkahwin, jangan menikah. Tidak. Okay, dan itu pun bukan yang diwar-warkan oleh kakak-kakak kita. Yalah, ibu bapa kita of course lah, mereka akan sentiasa mahukan yang terbaik untuk kita. Tetapi yang kita mahu jelaskan di dalam NGO ataupun di dalam organisasi dan di dalam struktur pekerjaan dan akademik kita sentiasa mahukan yang terbaik untuk diri kita dan untuk servis kita. Yalah, bila kita kata service above self, maksudnya kita sentiasa mendahulukan perkhidmatan kita berbanding diri kita sendiri, kan. Kita dah terbiasa untuk menjadi seorang aktivis. Apa-apa pun yang penting adalah servis kita. Apa-apa pun masyarakat kita, umat kita terima dulu. Kita punya sebelum daripada kita memikirkan diri kita sendiri. Tidak. Tapi bila kita kata service above self, self kita ni perlu solid. Maksudnya kalau kita tidak ada keupayaan bukan saja ilmu berkeluarga, kita ada keupayaan financial, kita ada keupayaan ekonomi, kita ada keupayaan sosial, kita ada kemahuan komunikasi, kita ada kemahuan leadership, dan semua itu akan menjadikan diri kita sendiri adalah solid dan itu akan membantu kita untuk memberikan servis yang terbaik kepada masyarakat dan umat. Allahuakbar. Jadinya kuncinya lah self solid sebelum kita berikan servis. Itu yang saya dapat tangkap lah daripada akak. Dan insyaAllah kita sudah selesai untuk kita punya pertemuan pada hari ini, iaitu berbicara berkenaan dengan agenda pemberdayaan dan pemerkasaan wanita penggerak zaman. Iaitu kuncinya lah wanita ni merupakan sering disebut sebagai madrasah dan sering juga disebut sebagai tiang negara. Bermaksud bahawa madrasah ataupun tiang negara ini perlu dijaga dengan baik, diberikan pendidikan, dilibatkan sekali dalam usaha pemberdayaan manusia, masyarakat. Kuncinya ialah jangan dirosakkan wanita, sebab bila rosak wanita, rosak madrasah, bila rosak madrasah, rosaknya tiang, maka rosaklah kita punya negara. Itu yang kita boleh faham dan kita boleh ambil maklum berkenaan dengan perbincangan hari ini. Dan saya rasa itu saja. Sekian kita mengucapkan jutaan terima kasih pada Kak Cikun atas persudian untuk menerima jemputan daripada Majlis Syariah Kebangsaan bersama dalam ruang diskusi pada hari ini. Dan saya fikir itu saja daripada kami. Wallahualam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua.